الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدع المعين المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المبتدئ المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو مالك الملك ذو الجلال والإكرام المحسن الجامع الغني المغني البارع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك ذاكرون وربنا عن ذكره الغافلون. Dia dalam 25 ke 12 tak aman. حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير 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 حسبي الله ونعم
الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل فنعم المولى ونعم النصير حسبي الله ونعم الوكيل Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pelajar-pelajar. Mana putih? Putus. Ha. Kita keluar. Mama tu. Oh. Ke internet tak bayar ni. Ui.
Tapi komputer ni pun problem juga ni. Saya cakap. Boleh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum pelajar-pelajar. Okey, baik. Okay, Alhamdulillah, syukur ya kita boleh meneruskan semula PDPR kita untuk PDPR yang ke-4.0 insyaAllah ya. Alhamdulillah, Allah izinkan kita untuk terus bersama-sama ya meneruskan pembelajaran kita untuk kesekian kalinya ya. Baik, sebelum kita meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, untuk kelas 1 Makwa, kelas Ustazah Ainatul Zura, boleh cikgu tahu siapa ketua kelas ya? Saya cikgu. Zahra Sofia, ketua kelas. Okey, baik. Okey Zahra, boleh anda pimpin kelas kita untuk bacaan doa Zahra Sofia? Bacaan doa. Okey. Kamu buka apa kamera kamu. Nanti boleh tengok wajah kamu. Zahra buka. Buka kamera kamu Zahra. Tapi Pak Tani tengah ni, tengah kelas. Okey Zahra, anda mulakan bacaan doa. Macam kita buat dalam kelas ya. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbi yassir wa la tu'assir. Rabbi tamim bi khair. Amin amin ya Rabbal Alamin. Dah tutup pula. Okey, baik. InsyaAllah ya untuk pagi ni, sebelum cikgu meneruskan kelas kita pada pagi ni, cikgu nak ulang balik ya tugasan kita yang cikgu berikan sebelum cuti tempoh hari. Ya, okey, baik. Okey, sebelum tu cikgu nak tahu ya, seorang lagi ni, Syahrul Fitri ni siapa ya? Boleh respon tak? Syahrul Fitri siapa? Okey, belum ada tuan dia. Okey, baik. Baik, untuk tugasan yang cikgu berikan, tugasan PDPR ya, tugasan PBD anda yang cikgu berikan 3-2 minggu yang lepas lah ya. Setakat ini sehingga malam tadi cikgu masih lagi memberikan peringatan mesra khususnya kepada mereka yang belum lagi menghantar ya tugasan syair ya. Jadi Farah Syakira yang belum masuk kelas kita pada pagi ni, Nur Alia Safia juga belum masuk, Nur Alia Natasha pun tak masuk. Jadi cikgu cakap pada orang yang tak ada ya. Okey, samalah juga pada video ya, video ringkas berkenaan dengan pemilihan ya, pakej pelancongan yang setakat ini sehingga malam tadi anda boleh nampak dalam grup ya, cuma ada 18 orang sahaja yang menghantar. Ya, berbaki 15 yang belum menghantar. Cikgu mohon sangat-sangat ya, 15 tu ada dalam kelas kita pada pagi ni. Tolong buat dan tolong hantar ya. Okey, PDPR PBD tersebut cikgu ulanglah ya,
untuk pengetahuan anda, PBD yang cikgu berikan tugasan itu ialah sebagai menggantikan peperiksaan pertengahan tahun kita. Jadi berulang kali cikgu sebut dalam grup, wajib hantar tanpa gagal, dan cikgu semak setiap tugasan yang anda berikan sehingga malam tadi. Sehingga malam tadi mereka yang hantar cikgu terus menyemak. Jadi mohon sangat-sangat pada mereka 15 yang belum hantar, cikgu mohon sangat-sangat sehingga hujung minggu ini. Kerana bulan 8 kita dah kena key in. Cikgu kena key in PBD anda, jadi satu tugasan cikgu lah untuk sentiasa mengingatkan kamu, tapi tak ada masalah. Yang penting kamu hantar, kerana itulah guru melihat sejauh mana pemahaman kamu sepanjang bermula daripada Januari sehinggalah Julai. Jadi guru melihat sejauh mana pemahaman kamu. Sikit sangat nak tengok tu pun. Jadi cikgu mohon sangat-sangat 15 yang belum hantar tolong hantar, mohon sangat-sangat. Okey, baik, itu peringatan mesra. Kerana sebelum ni cikgu bercakap secara dalam grup. Ini bercakap secara live untuk didengari oleh semua orang yang ada. Jadi tolong hantar, Baik, setakat ini kamu ada masalah ke? Boleh dengar tak apa yang cikgu maklumkan sebentar tadi? Pelajar-pelajar tolong respon. Boleh dengar ke? Boleh. Okey, baik, terima kasih. Alhamdulillah. Jadi maknanya mesej cikgu dah sampai kepada anda. Jadi tolong laksanakan tugasan yang cikgu dah berikan 2 minggu. Okey. Pada mereka yang menghantar, tahniah cikgu ucapkan. Jadi cikgu telah meletakkan tahap penguasaan anda untuk rakaman video. Jadi bagi mereka yang belum buat, cikgu mohon sangat-sangat cuba buat yang terbaik. Kerana guru menilai kamu daripada tugasan yang kamu hantar. Kalau kamu buat usaha bersungguh-sungguh seperti cikgu sebut, 5 minit. Jangan buat 1 minit lebih. 1 minit lebih, poin tak sampai. Poin tak, maknanya pengolahan tu kurang berkesan lah. Jadi kamu kena sebaik-baiknya pada mereka yang belum hantar. Bahkan pada mereka yang sudah hantar, bila mendengar komen cikgu ada rasa nak membaik pulih. Tak kena tu. Nak membaiki balik video rakaman ringkas tu, boleh, cikgu masih terima untuk menaikkan markah PBD kamu. Seperti mana yang cikgu sebut, markah PBD tu tahap 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tu macam misali lah. Terbaik sangat dan kalau boleh menghafal. Guru ni dia boleh dikenal pelajar yang menghafal, pelajar yang baca teks melalui lirik mata anda. Jadi cuba buat yang terbaik. Yang belum buat, ada usaha. Sebab setiap usaha yang kamu buat itu sebenarnya berbalas. Dan yang kita dapat tu biasanya berbaloi dengan usaha yang kita buat. Kalau kita usaha sungguh-sungguh, kita akan dapat yang terbaik. Kalau kita usaha lebih kurang jugalah markah yang kita dapat. Jadi apa pun yang kita buat, cuba buat yang terbaik. Sebab kita nak hasilnya juga yang baik-baik. Okey, baik, itu peringatan. Okey, setakat itu ada apa nak tanya tak berkenaan dengan tugasan video sebelum kita masuk pembelajaran kita pagi ni? Ada apa-apa ke nak bertanya yang belum buat ke atau yang sudah buat ke? Boleh. Ada sesiapa nak bertanya? Package tu sebolehnya mungkin pendirian kamu, bukan perbandingan. Ada yang cikgu tengok dia buat perbandingan. Package A macam ni, package B macam ni. Akhir baru dia buat kesimpulan. Saya lebih memilih package A kerana kita tak nak yang macam tu. Kita nak kamu pilih package apa. Saya lebih memilih sebab dalam arahan dah disebut perbincangan berkenaan dengan package yang kamu pilih. Jadi kamu kena, kalau boleh package A, kenapa pilih package A? Kalau kata nak bersnorkel 4 tempat, 4 lokasi, apa yang kamu nak tengok pada 4 lokasi? Apa faedah yang kamu dapat? Kemudian mencandak sotong, apa keistimewaan yang kamu akan dapat? Jadi kita olah itu. Bila kamu olah 2-3 poin, cikgu sangat yakin 5 minit tu akan sampai.
Sebab 2-3 pelajar tak ramai tak sampai 10 pun boleh mencapai seperti mana yang cikgu sebut. Cikgu kata 5 minit, ada yang buat hampir-hampir 5 minit, memang terbaik lah. Sebab dia olah betul-betul dan bersungguh-sungguh. Itu yang kita nak. Yang 1 minit lebih itu sebenarnya kamu hanya baca poin, tapi kamu tak olah. Jadi markah pun tak sampailah 3-4. Kita tak nak 3-4, kita nak 5-6. Jadi andai kata ada yang nak cuba perbaiki, boleh bagi tahu cikgu. Cikgu tak ada masalah, insya-Allah. Kamu buat, cikgu akan semak. Okey, baik. Okey, baik. Untuk seterusnya, untuk hari ni, okey. Ada apa nak tanya ke? Tak ada Okey, baik, kita teruskan untuk kelas kita pada pagi ni. Baik, untuk pagi ni kita akan tengok ringkasan ringkasan bahagian C. Bahagian C dalam kertas 1. Okey, sebelum cikgu teruskan, cikgu ulang sedikit lah sebab kita pun dah lama sangat tak ke sekolah dan kita pun seminggu sekali sahaja berjumpa. Jadi cikgu harap sangat-sangat oleh sebab seminggu sekali sahaja berjumpa, apabila cikgu bagi tugasan, jangan lewat-lewatkan, jangan tangguh-tangguhkan kerana tugasan hari ni hantar hari ni juga. Tolonglah ada penambahbaikan dalam diri kamu. Selepas hampir 3 bulan kita dah PDPR. Tak naklah PDPR 3 bulan lepas tu kamu masih berada di takut itu. Kita tak nak yang macam itu. Ada penambahbaikan. Kita buat tu ada yang upgradekan diri masing-masing. Okey, baik. Di mana kita tadi? Kertas 1. Okey, hari ni untuk kelas kita hari ni ialah kertas 1 bahagian C. Kita ada 3 bahagian. Bahagian A, bahagian B dan bahagian C. Kita nak sentuh bahagian C, ringkasan plus ulasan. Ulasan kita dah pernah buat, jadi hari ni kita nak tengok ringkasan Ringkasan dan ulasan yang markahnya masing-masing 15. Banyak 15. Daripada 100, 15 datangnya daripada bahagian C. Soalan ringkasan yang dalam soalan, kata soalan anda diberi pilihan. Nak jawab ulasan atau nak jawab ringkasan. Okey, jadi pagi ni cikgu nak share satu audio, satu video daripada Cikgu Syakirin. Kredit untuk Cikgu Syakirin kerana kita pinjam bahan Cikgu Syakirin untuk memudahkan pembelajaran kita pada pagi ni. Okey, baik, kita tengok bahan. Kita kongsi bahan daripada Cikgu Syakirin Sekali lagi kredit untuk Cikgu Syakirin kerana bahannya memberi kemudahan untuk perbincangan kita pada pagi ni. 15 markah untuk bahagian C. Okey, sama-sama kita tengok bahannya. Ringkasan 15 markah Jadi kita nak tengok teknik menulis ringkasan yang markahnya ialah 15. Lumayan. 15 ni kalau boleh anda genggam skor. Kita kena ada target. Jadi target kalau 15 kita cuba 15 itu kita ambil markahnya sepenuhnya. Amiratul Husna. Okey, assalamualaikum Amiratul Husna. Okey. Kita sedang bincangkan ringkasan. Okey. Sekejap Okey, kita tengok di sini ringkasan. Baik. Jadi sama-sama kita tengok bahan, sambil kita tengok bahan dan cikgu akan terangkan kerana selepas sahaja kita tengok petikan ini akan ada susulan latihan secara lisan dan latihan bertulis Untuk bahasa Melayu seperti biasalah tak ada cara lain, tak ada cara mudah melainkan latihan. Itu sahaja yang akan memberikan kemahiran dan untuk kita skor markah 15 itu kita akan boleh melakukannya. Okey, baik. Okey. Bagi soalan ringkasan, kita tengok soalan ringkasan. Apa yang maklumat yang ada kita akan tengok, baca bersama-sama dan kita tengok bahan Anda akan diberikan satu petikan berserta kata kunci untuk diringkaskan. Okey. Baik. Kamu cuba bayangkan dan sekejap lagi cikgu akan bagi bahan Kamu akan diberikan satu petikan
ya yang panjangnya petikan itu antara 220 hingga 300 patah perkataan. Satu petikan, ya. Makna kata bila dapat kata soalan nanti, ya, kamu akan diberi pilihan satu ulasan dan dua ringkasan. Ulasan tu bagaimana? Ulasan tu yang ada rajah, ya, rajah piramid makanan ke, ataupun jadual ke, ataupun mungkin iklan, ya, iklan, itu ulasan. Ya, boleh bayangkan, ya. Dan satu lagi ialah petikan, ya, yang panjangnya antara 220 hingga 300 patah perkataan. Dalam petikan biasanya akan disertakan dengan arahan soalan. Ini kita dalam ringkasan, ya. Okey, contoh yang diberikan sini kamu tengok yang bertulisan biru. Biasanya dalam soalan dia akan boldkan hitam lah, ya, dia akan tekankan bahagian kata kunci itu dengan tulisan hitam yang lebih pekat tulisannya supaya pelajar boleh nampak, ya, soalan ni berkendakkan apa, ya. Okey, tulis sebuah petikan tentang kepentingan permainan tradisional. Ini contoh, ya, arahan biasanya baca petikan di bawah dengan teliti. Itu biasanya arahan awal, ya. Buat ringkasan tentang kepentingan permainan tradisional. Ya, jadi kepentingan permainan tradisional itu akan dibolkan hitam. Ya, bermakna itulah kata kunci. Pegang nombor 1, apa yang kamu nak kena buat bila dapat soalan nanti, cari kata kunci dia. Dan kata kunci biasanya akan dihitamkan. Okey, seterusnya. Baik, ya. Kita tengok aja. Nampak, ada petikan. Soalan pilihan. Ulasan ialah rajah, manakala ringkasan ialah petikan. Okey, apa yang kamu nak kena buat bila dapat soalan? A. Gariskan kata kunci yang diberi dan fahami maksud kata kunci tersebut. Okey pelajar, sekiranya bersama dengan kamu ada test pad, biasakan, ya, bila kita nak masuk kelas, persediaan dah tentulah sebagai pelajar peralatan tulis, ya, kalau dah ada buku yang kamu memang dah sediakan, ya, sebab kita ni PDPR rasanya Allahu Akbar, ya, kita tak tahu, ya, sehingga mana, setakat mana, semuanya tu, ya, Allah yang takdirkan, ya. Kalau Allah kata cepat kita bersemuka, segeralah kita bersemuka. Jadi untuk itu, kalau yang dah ada buku, tak apalah, campurkan semua dalam buku. Di situlah tata bahasa, di situlah ringkasan, ulasan, seni bahasa, tak apa, ya. Sebab kita, yalah, ya, situasi yang begini kita redha, ya, kita terima seadanya, ya, kerana orang yang boleh redha dan terima ni itulah, ya, hamba Allah. Kita ni hamba Allah, ya. Okey, jadi kalau ada dengan kamu sekarang test pad, kamu boleh senaraikan, ya. Okey, tulis tajuk ringkasan macam biasa cikgu cakap apa, ya, kalau tajuk tu mesti besar, ya. Jadi kamu tulis ringkasan. Okey, tips ataupun teknik menghasilkan ringkasan. Kamu catat dekat situ. A. Gariskan kata kunci. Cukup, kamu tulis itu sahaja. Gariskan kata kunci, ya, yang diberi dan fahami maksud kata kunci. Ya, ya sayang. Cikgu kata apa tadi sebab tersekat? Tersekat. Okey, siapa ni? Afifah. Tak apa Afifah. Memang masalah internet di kawasan cikgu ni. Itu sebab kejap lagi cikgu akan send, ya, video perbincangan kita ni dalam grup, ya. Okey, tak apa, cikgu ulang sikit. Okey, terima kasih kerana terima kasih Afifah, ya, kerana memberitahu cikgu. Okey. Baik, ya. Cikgu sebut tadi apa? Dalam catatan nota anda, ya, anda catat tips menghasilkan ringkasan. Kamu tulis perkataan teknik ringkasan. Ikut kefahaman kamulah, ya, teknik ringkasan. Jadi yang pertama, bila dapat petikan nak kena buat apa? Gariskan kata kunci, ya. Dan kata kunci yang ada seperti mana yang kamu nampak dalam bahan yang cikgu share ni. Ya, nampak yang biru ni? Nampak tak pelajar? Bahan yang cikgu share ni nampak tak? Boleh nampak jelas tak? Nampak. Tak nampak? Afifah tak nampak ke? Nampak tapi kepala. Nampak. Oh ya. Yeah. Nampak tapi tak jelas sangat.
Tak jelas. Okey, kamu cubalah. Cuba dapatkan ya, sebab memang begitulah ya situasinya, kerana kita nak cuba yang terbaik ya. Kalau ada gangguan-gangguan tu biasalah ya. Okey, tak apa. Cikgu kata tadi cikgu akan share dengan kamu bahan ya, kita akan send kejap lagi ya. Kamu boleh ulang sekali lagi. Okey. Yang biru ni ya, kalau yang cikgu kongsikan kepada kamu, yang biru ni ialah kata kunci. Kata kunci, sebab-sebab, faktor-faktor, punca-punca. Itu kata kunci dia. Ya, antara kata kunci yang lain, kesan-kesan, implikasi, impak. Itu yang ada slash tu, yang ada slash tu ialah yang seangkatan. Ya, macam kalau soalan tanya, nyatakan sebab-sebab tadi soalan keberkesanan permainan tradisional ya. Jadi sebab-sebab tu sama dengan faktor, sama dengan punca. Ya, sama ya. Okey, banyak lagi. Ya, semua yang disenarai tu ialah kata kunci. Pelajar ya. Okey, akhir sekali ya, langkah-langkah. Nyatakan langkah-langkah langkah-langkah ya mengatasi masalah stres belajar. Contoh, nyatakan usaha-usaha mengatasi masalah stres belajar. Sama ya. Nyatakan cara-cara, nyatakan kaedah, nyatakan tindakan. Itu ya. Okey, baik. Itu ialah contoh kata kunci. Yang biru ni, yang kamu nampak ni, semua kata kunci yang kamu kena gariskan ya, ataupun kotakkan ya. Okey. Baik, seterusnya. Baik, selepas dah gariskan ya, kita tengok langkah seterusnya. Jadi pertama, dapat saja soalan, kena gariskan. Lepas tu B, anda perlu meringkas isi-isi yang berkaitan dengan tajuk. Okey, baca petikan. Kalau soalan tanya kepentingan permainan tradisional, contoh soalan tanya kepentingan permainan tradisional, kamu baca petikan. Masa kamu baca petikan, kamu cari kepentingan dia. Cari kepentingan permainan tradisional. Senaraikan kepentingan permainan tradisional. Berapa? Okey, tengok C. Anda mesti mengemukakan sekurang-kurangnya 5 isi, tetapi digalakkan mengemukakan 6 isi. Asalkan panjang ringkasan tidak melebihi jumlah perkataan yang ditetapkan. Okey. Baik pelajar, tandakan tips yang kedua ya dalam nota anda. 5 isi ya. Masa kita baca petikan, kita kena cari 5 atau 6 isi tentang kepentingan permainan tradisional. 5 atau 6 ya. Tetapi pelajar, cikgu nak bagi tahu kamu, biasanya dalam petikan yang 200 ke 300 perkataan ni, kebiasaannya ada sehingga 7 atau 8 isi. Ya, kita akan tengok nanti latihan susulan, jangan bimbang ya. Ada 7 atau 8 isi. Dalam peperiksaan, kamu cuma kena cari 5 atau 6 saja. Ya, 5 atau 6 sahaja isi ya. Okey, baik. Okey. Asalkan panjang ringkasan tidak melebihi jumlah perkataan yang ditetapkan. Okey, pelajar-pelajar. Dalam ringkasan, patah perkataannya ialah 80 tak boleh lebih. Ingat ya? 80 tak boleh lebih. Dalam ulasan 80 hingga 100. Tetapi dalam ringkasan tidak lebih 80 patah perkataan. Mana kata lebih terhad ya. Okey, D. Okey, baik, seterusnya yang ke D. Okey, D dia kata apa ya? Okey, sekejap. D, pastikan anda mengemukakan satu isi dalam satu ayat sahaja. Yang ketiga penting. Ya, yang ketiga dia kata apa? Kita ada 5 isi, 5 ayat. Kita ambil 6 isi, 6 ayat. Ingat, peperiksaan. Ya, peperiksaan ya. Walaupun sekarang ya kementerian telah merangkakan bahawa tidak ada lagi PT3, tetapi jangan lupa kita belajar, kita tetap ada peperiksaan ya. Jadi bila kamu dalam peperiksaan nanti pilih ringkasan, pastikan kamu bagi 5 isi sekurang-kurangnya ya, yang terbaik 6 ya, dengan syarat jangan buat lebih jumlah perkataan
Berapa cikgu cakap tadi? Tak boleh lebih 80. Maknanya kena kira lah. Ya, macam kita buat ulasan. Ya, satu demi satu patah perkataan. Ya, kita kena kira. Satu isi, satu ayat. Ya, ayat yang dibina ringkas, tepat dan padat. Ini penting. Ya, ringkas, tepat dan padat. Mengapa? Tak nak ayat berjela-jela sebab kita ada limit. Kita dah had jumlah perkataan. Okey, seterusnya. Okey, yang sempat catat nota, catat ya. Sebab ini untuk pemahaman anda. Okey, seterusnya dia kata ringkasan ya. Okey, mindset anda ya, kita faham sekarang kita dalam ringkasan bahagian C. Ya, bahagian C, ringkasan atau ulasan. Pilih mana yang kamu jawab dalam peperiksaan ya. Anda dikehendaki menjawab dalam satu perenggan. Okey, take note. Nota yang keempat. Apa dia? Ringkasan dash satu perenggan sahaja. 80 patah perkataan, satu perenggan sahaja. Okey, panjang ringkasan hendaklah tidak melebihi 80 patah perkataan. Okey, sila catatan nota anda seterusnya. Ya, kalau kata tertinggal, okey, kamu boleh ulang balik semula ya. Nanti tengok Cikgu send bahan ya. Okey, ayat yang melebihi jumlah perkataan yang ditetapkan tidak akan diberi markah. Ini kena ingat. Ya, kena ingat semalam cikgu buat dengan kelas 1 Al-Firdaus. Dalam 20 yang hantar ada seorang yang buat sampai 150. Ya, jadi cikgu bilang satu-satu patah perkataan dia. Lepas saja 80, kalau terlebih 5 perkataan okey, tak ada masalah ya. 85 ke 89 kita masih terima. Lebih daripada 89 tu kita dah tak pakai ayat bawah. Kena jaga. Ya. Okey, baik. F, oleh itu pastikan anda tidak memasukkan keterangan. Tolong ambil perhatian. Tak mau ayat keterangan, tak mau ayat contoh, ya, tak mau ayat huraian, tak mau. Ya. Mana kata jangan ada ayat-ayat yang hal ini demikian. Biasanya bila ada hal ini demikian, biasanya itu ialah huraian. Ya, itu ialah huraian ya. Okey. Baik, jadi dia kata apa? Jangan masukkan ayat keterangan, kita isi saja ya. Ini ringkasan. Tak mau ayat huraian, tak mau ayat contoh dan tak mau ayat keterangan ya. Yang membawa maksud sama dalam ringkasan ya. Catatan nota seterusnya ya, tak mau lah semua ni lah. Kita nak isi semata-mata. Okey, G, dalam penulisan ringkasan pastikan anda menggunakan gaya bahasa sendiri. Iaitu menggantikan perkataan tertentu yang membawa maksud yang sama atau memendekkan ayat tanpa menjejaskan maksud asal petikan. Ini bagi yang mahir lah. Ya, okey. Contohnya perkataan punca boleh digantikan dengan sebab. Ya, ataupun faktor. Ya, sebab tadi kita dah tengok kan. Punca, sebab, faktor kan sinonim. Jadi kalau pandai, anda boleh guna teknik ini. Ya, maksudnya tukar perkataan yang sinonim dengan yang ada dalam petikan. Kalau pandai, kalau tak pandai, kekalkan sahaja perkataan itu. Okey, baik, seterusnya. Okey pelajar, boleh ikut tak? Setakat G boleh ikut tak? Tolong respon. Boleh. Boleh. Okey, baik, terima kasih yang respon. Okey, dan seterusnya, tadi dia kata tak nak ayat huraian. Kalau mahir boleh tukarkan perkataan yang sama. Okey, H, sebenarnya dalam jawapan ringkasan pelajar tidak digalakkan menukarkan ayat bagi isi tersirat. Okey, isi tersirat tu apa? Isi tersirat tu isilah. Ya, maksud isi tersirat tu isi yang ada dalam petikan. Bukan yang kita bina daripada luar. Tak mau ya. Isi luar tak mau, tambah-tambah tak mau. Kita ambil apa yang ada dalam ringkasan saja ya. Okey, dia kata jangan tukarkan ayat bagi isi tersurat yang diperoleh kepada perkataan lain kerana hal ini mungkin akan mengubah maksud asal petikan. Jangan pandai-pandailah. Ya, jangan pandai-pandai nak tukar ayat. Kita kekalkan saja. Yang ringkasan ni kamu lebih selamat kerana kamu kena salin bulat-bulat. Dalam karangan tak boleh kan salin copy and paste orang lain punya, tapi dalam ringkasan kamu diberi peluang ya. Salinlah bulat-bulat ya. Tapi dalam menyalin bulat-bulat I
untuk memantapkan ayat ringkasan, para pelajar hanya perlu menambahkan penanda wacana. Ini highlightkan. Yang ketujuh mungkin, yang kena mungkin nota kamu bagi yang buat nota. Cikgu yakin dalam ramai 33 orang ni ada yang cara dia belajar tu berteknik. Cikgu cakap dia catat, cikgu cakap dia catat. Ada pula yang dengar saja. Ada macam-macam kita ni. Adab belajar ni sebenarnya kena ada pen, kena ada kertas. Itu adab belajar. Mana kata apa yang guru sampaikan sebaik-baiknya kita catat. Sebab kita ni bukan sempurna kan? Tak sempurna. Hari ni cikgu cakap mungkin boleh ingat, tapi esok lusa tulat kita tak tahu. Jadi sebaiknya catat. Bagi mereka yang catat untuk nota seterusnya, pastikan ringkasan anda menggunakan penanda wacana seperti yang disenaraikan. Penanda wacana cikgu yakin yang ada dengan cikgu ini belaka tahu apa dia penanda wacana. Contoh selain itu seterusnya, bukan itu sahaja, di samping itu dan biasakan isi yang terakhir isi yang terakhir biasanya kita guna apa? Boleh respon tak? Biasanya bila dah sampai isi yang terakhir kita akan guna penanda wacana apa? Ada siapa yang boleh respon? Last sekali, dah tak ada dah. Kita akan guna perkataan apa? Ada yang boleh respon? Akhir sekali. Ya, betul. Terima kasih Mawadah. Akhir sekali. Biasanya kalau dah sampai isi yang kelima, isi yang keenam, kita buat akhir sekali. Dan bagilah puan. Ingat isi saja, tak nak huraian, tak nak contoh, tak nak ayat keterangan. Kita bagi isi semata-mata. Okey, J, setelah selesai, kira jumlah patah perkataan dalam ringkasan dan catatkan di sudut kanan di bawah baris akhir ringkasan tersebut. Okey, ini untuk ringkasan dan ulasan. Untuk ringkasan dan ulasan, perkara J wajib buat. Wajib buat. Apa dia? Kira satu demi satu. Okey, cara nak mengira sebentar lagi akan ada notanya. Perkataan dan catatkan di sudut kanan, letak dalam kurungan yang biasa kita buat dalam kelas hari tu. Maksudnya kita letakkan dalam kurungan. Okey, contoh kita buat ringkasan kita bilang-bilang, akhirnya kita dapat 85. Cikgu 85 dah lebih. Tak apa. Sehingga ayat yang terakhir. Lepas 85 kalau ada akhir sekali, di situ cikgu tak pakai dah. Dia sehingga ayat yang terakhir. Akhir sekali, apa idea anda? Catatkan jumlah patah perkataan. 85 patah perkataan kita letakkan dalam kurungan. Okey, selesai. Okey, bagi yang mencatat nota, catat sehingga ke J ni. Okey, seterusnya. Okey, ni cara nak buat ringkasan. Cikgu rasa setakat ini kamu dah boleh nampak dah Okey, tindakan yang perlu dielakkan. Okey, nota berikutnya pelajar-pelajar, bagi yang sedang menyalin nota, apa yang kena elak? Ni kita nak skor 15 kan? Kita nak skor 15. Jadi yang kena buat kita buat, yang tak boleh buat kita jangan buat, sebab kita nak skor 15 markah. 15% 15 daripada 100. Di sini kita skor 15, dia akan membantu markah kamu yang lain. Jadi mana bahagian yang kita boleh skor, kita pastikan, cuba kita genggam markah 15. Seperti mana yang kamu buat latihan sebelum ni, dalam dalam kuis ada yang dapat 10, memang tahniah. Cikgu banggalah. Cikgu buat latihan kuis, biasanya cikgu tak main ambil copy paste. Biasanya cikgu akan pilih soalan tertentu, dan bagi mereka bila kamu boleh skor 8, 9, 10, memang cikgu salute. Sebab memang buat sungguh-sungguh lah. Bagus. Sebab soalan yang cikgu buat kuis biasanya cikgu pilih, sebab cikgu nak tengok sejauh mana penguasaan tata bahasa kamu. Jadi kesempatan ini cikgu ambil mereka yang dapat 9, dapat 10, tahniah. Teruskan usaha anda. Cikgu suka Okey, jadi dia kata dalam ringkasan, elakkan. Apa dia? Ada dua perkara yang kamu kena elakkan. Elakkan daripada mengemukakan idea atau pendapat sendiri, kerana ringkasan hanya perlukan isi tersurat sahaja.
Macam kita sebut tadi, tak nak ayat huraian, tak nak ayat apa? Ayat apa nama, contoh tak nak. Kalau ada perkataan contoh, biasanya dia akan guna hal ini demikian kerana contohlah tu. Jangan ambil ya. Okay, B, elakkan daripada menggunakan kata singkatan. Macam biasalah BM kan. Ya, BM tak boleh guna. Bila dalam kertas dalam buku cikgu sebenarnya sebagai guru bahasa Melayu, cikgu sangat sensitif. Cikgu nampak aja perkataan YG, PD, DRP, cikgu pandang sebelah mata. Tak pandang pun. Bahkan cikgu akan bulatkan dengan pen merah. Jaga ya. Kalau ada calitan pen merah daripada guru kamu, itu dah bahaya. Bahayanya apa? Markah. Jaga ya. Jadi jangan sekali-kali dalam latihan yang kamu nak hantar kepada cikgu lah, khususnya bahasa Melayu, ada singkatan-singkatan perkataan seperti yang kamu nampak ini. Okey, baik, seterusnya. Elakkan ya, cuba elakkan. Okey, gantikan kata bilangan dengan penggandaan. Okey, ini contoh. Ya, contoh maknanya nak bukan ada lagi teknik mengira. Ya, tips untuk menjimatkan bilangan patah perkataan. Tips tu maknanya macam mana cara lah, kaedah ya. Okey, apa kaedah dia? Mari kita tengok sama-sama. Sebab dia kata dia kan 80 patah perkataan. 80 patah perkataan. Okey, apa tips dia? Kita tengok apa tips dia. Okey, ni satu. Ya, tips dia nak jimatkan perkataan. Kalau para pelajar kan dua. Kita jimatkan jadi pelajar-pelajar. Sebab kata ganda, maka dia jadi satu. Ini kena bijak lah. Sebab kena buat latihan. Okey, seterusnya. Okey, itu satu kaedah. Ya, dan kaedah mengira jumlah patah perkataan. Bagaimana nak mengira? Okey, tengok sini pelajar. Ya, ada beberapa kaedah. Dan ini yang pernah cikgu bagi waktu dalam kelas hari tu ya. Perkataan yang dikira sebagai satu patah perkataan. Ini panjang macam mana pun dia dikira satu patah perkataan. Okey, apa dia? Nama khas Kementerian Kesihatan Malaysia. Yalah, ya, nama khas kan. Ya, Sekolah Raja Perempuan Takyah ada 4 perkataan tapi tetap dikira satu sebab nama khas. Tarikh ya, macam yang kamu nampak ya, ada ya, hari ni kita 27 Julai ya 2021, kira satu angka yang ditulis dalam perkataan. Okey, di sini ya, untuk pengetahuan kamu, kalau dalam bahan maklumat yang disampaikan pada kita ada angka yang kekal. Contohnya 250 dibuat dalam angka 250. Sebaiknya jangan tukar. Ya, sebaik-baiknya jangan tukar. Ya, kita kekalkan saja 250 kes contohnya. Ya, 250 kes ya. Oh, Safwatul Husna. Assalamualaikum Husna. Terlewat. Okey, teruskan. Oh, Syarul Fitri Qurratu Aini. Okey, Qurratu Aini. Okey, baik. Okey, di mana kita tadi jumlah perkataannya? Husna, nanti kamu terlewat masuk, nanti kamu boleh tengok bahan yang cikgu share dalam bahan dalam grup nanti. Okey, baik. Seterusnya ya, mengira jumlah patah perkataan tadi. Okey, mengira jumlah patah perkataan. Okey, kita tengok juga ya, kalau nama orang, contohnya nama orang panjang kan. Ya, biasanya sekali dengan jawatan sekali. Jadi kita boleh kiranya sebagai satu patah perkataan. Tun 1, Datuk 2, Profesor 3, Doktor 4, Isnur baru datang nama dia. Dah 5 perkataan tapi kita tetap mengiranya sebagai satu. Ya, sebab dia ialah nama khas. Okey. Namun begitu, penanda wacana, kata majmuk yang dieja berasingan dan kata sendi. Ini kena highlightkan ya. Bagi mereka yang mengambil nota, kamu catat di situ penanda wacana, kata majmuk yang dieja berasingan dan kata sendi, 3 ni ya, dikira sebagai 2 patah perkataan. Ambil perhatian. Contoh, selain itu seperkara lagi tambahan pula. Ya, dikira 2 patah perkataan ya. Di samping itu kira 3 patah perkataan. Maka di sini kena bijak. Ya, ada yang tanya ke? Ada siapa? Kalau contoh Perkataan contoh macam mana?
Contoh. Cikgu tak apa jelas yang bertanya. Contoh tu maksudnya apa? Siapa yang bertanya? Contoh tu macam mana ya? Silakan. Boleh nak bertanya? Silap. Mawadah. Oh, silap. Okey, tak apa. Silap. Dimaafkan. Okey, baik. Jadi ya, kamu kena bijaklah. Ya, tapi cikgu yakin ya untuk 80 patah perkataan nanti buat latihan sebenarnya kamu boleh. Ya, tak ada masalah lah. Cuma kena bijaklah ya memilih penanda wacana yang sesuai. Contoh jangan bubuh ya, Mawadah. Ya, kamu contoh jangan ada dalam ringkasan. Ya, sebab kita tak nak contoh ya. Di sekolah nampak ada 2 patah perkataan. Okey. Cikgu rasa itu sahaja ya. Bahan ya yang cikgu nak sharekan dengan anda. Okey, terima kasih. Selamat menjawab. Terima kasih juga kepada Cikgu Syakirin. Ya, kredit untuk Cikgu Syakirin sekali lagi. Ya, kerana sehingga 40 minit ya bahannya sangat membantu PDPR kita pada pagi ni. Ya, dan cikgu harap semua orang fahamlah. Faham tak pelajar-pelajar? Boleh respon? Faham ya? Okey, bagus. Alhamdulillah faham. Oh, satu tugas tak tukar ya, kita satu makwa. Okey, baik. Jadi faham. Bagus. Jadi kita nak tengok satu latihan secara lisan sekejap pagi ni sebelum cikgu lepaskan anda untuk menyelesaikan tugasan ini. Okey pelajar, bahan yang cikgu share dengan anda ini ialah daripada buku teks muka surat 105 SP 3.5.1 ya. Dengan tajuk waspada sebelum rugi. Ya, waspada sebelum rugi. Aktiviti dia, catatkan isi-isi penting dalam teks dan buat ringkasan. Ini aktiviti kita pada pagi ni. Okey pelajar, boleh nampak tak bahan? Boleh nampak tak? Boleh. Bagus. Okey, terima kasih. Ya. Tolong respon ya. Bila cikgu bertanya tolong respon. Okey, setakat ini Farah Syakira tak ada, Maisarah, Alia Safia dan Putri Balkis. 4 orang yang tak masuk Gmeet kita pagi ni ya. Mungkin ada masalah lah tu ya. Okey, baik. Okey, kita tengok bahan. Siapa ketua kelas tadi? Cikgu dah terlupa. Siapa ketua kelas? Ya, saya. Ya, silakan nak tanya. Saya masuk. Oh, siapa? Itu pasal cikgu tak nampak. Sebab nak dia tulis kat situ nasi goreng the best. Wah, kau masak nasi goreng hari ni. Siapa nasi goreng the best ni siapa? Siapa ya? Alia Safia. Oh, Nur Alia Safia. Itulah kamu tulis nasi goreng the best tu. Ni mesti ada restoran ni. Okey, Alia Safia. Alia Safia. Okey, cikgu nak tengok Alia Safia ni hantar tak tugasan dekat cikgu. Tak apa. Kalau tak hantar-hantarlah ya Alia. Okey, baik. Ketua kelas hari siapa ya? Cikgu lupa nak catat. Ketua kelas. Zahra. Okey, sekarang cikgu catat nama anda. Anda ialah ketua kelas. Okey, Zahra. Baik, Zahra. Kamu nampak tak bahan yang cikgu share? Muka surat 105. Okey, sekejap ya. Okey, Zahra. Nampak tak Zahra? Kabur. Tapi kalau cikgu minta kamu bacakan petikan ini perenggan yang pertama, boleh tak? Agak-agak boleh nampak tak? Zahra cuba on kamera. Cikgu nak minta Tak dengar ada cikgu. Cikgu nak minta Zahra bacakan petikan perenggan 1 Zahra. Mana dia? Zahra, mana Zahra? Sekejap ya. Cikgu sedang mencari anda ni. Zahra buka. Buka. Ya, buka mic. Okey, on kamera. Dia nampak ni. On kamera Zahra.
Zahra nampak tak bahan ni? Perenggan satu agak-agak boleh baca tak? Boleh baca tak? Ha. Boleh? Okey, kawan-kawan, kita dengar Zahra baca ya. Dan sebenarnya kalau dalam soalan ada arahan di atas, tapi sekarang tak ada arahan. Arahan itu ada dalam petikan. Zahra baca dan cuba kenal pasti dekat mana kata kunci dia. Kata kunci soalan. Okey, silakan Zahra. Waspada sebelum rugi. Silakan. Waspada sebelum rugi. Ya. Kad mesin juruang automatik atau kad ATM ialah kad yang digunakan oleh pengguna untuk mengembalikan wang atau memindahkan sejumlah wang ke dalam akaun pada bila-bila masa. Okey, teruskan. Pengguna hanya perlu memasukkan nombor pengenalan peribadi atau nombor PIN apabila mahu membuat transaksi kewangan. Okey, teruskan. Kad ATM dapat mewujudkan akses terhadap akaun penggunanya. Okey. Oleh itu, pengguna perlu mengambil beberapa langkah agar wang tidak dicuri. Terima kasih. Okey, Zahra, kamu baca perenggan satu ni, kamu agak-agak di mana kata kunci dia? Kata kunci soalan di mana? Selepas kamu baca perenggan satu tadi. Di mana kata kunci dia, Zahra? Zahra? Ya. Dekat mana kata kunci soalan dalam perenggan yang kamu baca tadi? Agak-agak di mana kata kuncinya? Nampak tak di mana kata kunci dia? Atau mungkin kawan-kawan yang lain boleh respon? Nampak tak? Kata kunci soalan di mana? Silakan siapa-siapa ataupun Zahra, kamu nampak? Dekat mana kata kunci tu? Kata kunci tu mesti berupa clue dia. Clue ni dekat mana? Dia minta soalan tu dekat mana? Ada nampak Zahra atau kawan-kawan yang lain? Silakan. Ada nampak tak kawan-kawan yang lain? Siapa-siapa boleh respon apa kata kunci soalan dalam perenggan satu? Ya, silakan. Okey. Silakan siapa-siapa yang boleh nampak soalan. Ada yang boleh nampak? Zahra dah baca petikan tadi. Kawan-kawan yang lain ada? Cikgu, saya Ya. nak. Tu, Ya. saya tak nampak teks dia. Oh, tak nampak teks. Ya ke? Oh, patut cikgu pun terlupa nak kirim teks tadi ya. Okey. Boleh kirim sekarang? Sekejap. Cikgu kirim. Sementara tu cikgu kirim teks ya. Sebab tak nampak ya. Okey, sebentar. Sorry. Mungkin cikgu kirim sekarang. Kamu boleh nampak kot ya. Mana je? Sekejap. Okey. Okey cikgu masukkan teks ini ke dalam grup sekarang. Jadi mungkin boleh tengok sekarang. Ya, cikgu dah kirim dah. Masing-masing boleh tengok teks perenggan yang pertama. Cuba tengok di mana kata kunci dia. Tolong tengok masing-masing. Cikgu tak nak bagi jawapan ya, kerana anda boleh kesan dalam teks. Cuba tengok. Okey, ada yang nampak tak? Kat mana dia punya kata kunci tu di mana dalam perenggan satu? Cikgu, Ya, saya. betul ke mengeluarkan wang atau memindahkan sejumlah wang? Zahra, sebenarnya kata kunci tadi kita dah tengok. Dalam kata kunci tadi mesti ada clue dia. Contoh punca, contoh langkah, contoh kesan, contoh apa nama, banyak contoh tadi kan cikgu dah senaraikan yang biru tulisan tadi.
Clue dia minta kita senaraikan. Jadi apa yang kamu nampak? Mungkin boleh tengok balik. Cikgu. Ya, saya. Ya. Cikgu. Kalau Yang pertama. Ya, ada yang nak cuba? Yang kedua. Itu surat dulu. Ada yang nampak? Tu. Ada yang nampak tak contoh kata kunci? Ya, ada dia minta kesan, kebaikan, kelemahan. Ya, berikan tanggungjawab. Tu. Apa dia kena soalan ni? Ada siapa yang nampak? Pelajar-pelajar? Sehingga Cikgu. Ya, silakan. Ya. Langkah agar wang tidak dicuri. Munira tepat. Terima kasih Munira. Ya. Oleh itu pengguna perlu mengambil beberapa langkah agar wang tidak dicuri. Terima kasih Munira, ya. Itulah dia kata kunci soalan kita. Langkah ya wang tidak dicuri. Ya, langkah agar wang tidak dicuri. Senaraikanlah langkah-langkah. Apa langkah? Ya, dalam petikan seterusnya ada langkah. Okey, kita cuba satu. Okey, Munira, oleh sebab anda berjaya jumpa kata kunci, cikgu nak minta anda baca perenggan yang kedua. Munira, boleh Munira? Boleh Munira? Boleh tak Munira tolong bacakan perenggan yang kedua? Apa cikgu? Sangkut. Boleh bacakan tak perenggan yang kedua Munira? On camera. Jadi kamu boleh tengok wajah kamu. Baca. Okey Munira, terima kasih. Munira baca perenggan yang kedua sambil Munira. Sebagai pengguna, kita perlulah memastikan kad disimpan di tempat yang selamat. Okey. Pengguna sepatutnya menyimpan kad di tempat yang sama dan tidak mudah dilihat oleh orang lain. Okey. Langkah ini perlu diambil supaya jika kad hilang atau dicuri, pengguna dapat menyedari kehilangan kad dengan cepat. Ya. Kad hilang perlu dilaporkan dengan segera kepada pihak bank. Okey, baik. Terima kasih Munira. Bagus. Okey. Munira, kamu dapat tak apa langkah dia? Dapat tak? Dekat mana langkah? Ya, Munira dapat tak? Langkah agar wang tidak dicuri. Apa yang kita kena buat? Nampak tak? Kita perlulah Ya, teruskan. perlulah memastikan kad disimpan di tempat yang selamat. Tepat, betul. Ya, betul Munira. Itu isi kita yang pertama. Betul ya. Kita perlulah memastikan kad disimpan di tempat yang selamat ya. Betul Munira. Munira, terima kasih. Jadi kita mulakan jawapan kita dengan langkah-langkah agar wang tidak dicuri ya, ialah kita perlulah memastikan kad disimpan di tempat yang selamat. Betul, itu isi yang pertama. Okey, agak-agak dalam perenggan yang pertama ada tak isi lain? Pelajar. Cuba tengok perenggan yang kedua. Ya, perenggan yang kedua. Agak-agak ada tak isi lagi? Cuba tengok, ada tak siapa-siapa nak respon? Rasa-rasanya ada tak isi ataupun yang selebihnya itu ialah huraian ataupun ayat contoh ataupun ayat keterangan. Silakan baca, lepas tu tolong respon. Ada atau tidak isi perenggan yang kedua? Baca. Siapa nak respon? Silakan. Ada tak isi dalam perenggan yang kedua? Tolong respon. Ada tak siapa nak respon? Ada lagi tak isi kita dalam perenggan yang kedua? Isi yang pertama pada ayat yang pertama. Kita perlulah memastikan kad disimpan di tempat yang selamat. Itu langkah ya supaya wang kita tidak dicuri. Seterusnya isi atau huraian? Ada siapa nak respon?
Cuba, kamu kena cuba ya, sebab lepas ni cikgu akan minta kamu selesaikan lagi 4 atau 5 isi. Itu tugasan hari ni ya. Buat dalam buku, selesaikan dan wajib hantar pada cikgu. Ya, kamu hantar. Ya, Mawadah silakan. Buku surat berapa? 105, betul sayang oi. 105, 105. Ada isi lagi tak? Yang penting cikgu nak tahu, ada tak isi lagi? Tak ada. Tak ada. Nurin Dalila. Okey, betul Nurin Dalila. Kamu menjawab mewakili kawan-kawan yang lain. Yang lain tu bukan isi. Ya, yang lain tu bukan isi. Ya, nampak ayat yang kedua dia kata pengguna sepatutnya menyimpan kad. Bila dia kata pengguna sepatutnya menyimpan kad, itu ialah huraian. Dia bagi tahu kita, ya, simpan kad di tempat yang selamat. Ya, macam mana pengguna sepatutnya menyimpan kad di tempat yang sama, ya, dan tidak mudah dilihat orang lain. Itu ialah huraian kepada isi kita yang tadi. Sampailah akhir, itu ialah huraian ya. Okey pelajar, isi yang kedua 3, 4, 5. Kalau ada nak cuba tambah 6, silakan, dengan syarat tak lebih 80 patah perkataan dalam satu perenggan. Kemudian tulis jumlah patah perkataan. Siap, sila hantar kepada cikgu. Itu tugasan kita pada hari ini ya. Okey, sampai setakat itu boleh faham ke anak-anak pelajar sekalian? Boleh. Boleh. Okey, baik, bagus. Alhamdulillah. Dan sebelum cikgu menutup kelas kita pagi-pagi ini, sekali lagi cikgu mengingatkan anda semua ya. Tugas belajar ini ialah tugas anda. Tanggungjawab. Anda pelajar, anda belajar. Cikgu guru, cikgu mengajar. Ya, untuk mengajar hari ini ya bukan mudah ya untuk buat kelas pada pagi ini, tapi alhamdulillah ya Allah izinkan ya dan kelas kita berjalan lancar walaupun ada sedikit gangguan, biasalah. Ya, dan kamu sebagai pelajar, cikgu mohon sangat-sangat ya untuk berjaya pastikan anda satunya ya ada waktu kelas, masuk on time seboleh yang mungkin. Ya, kalau ada masalah tu lain cerita lah, jangan selalu ya. Ni ada yang tak masuk kelas ni, cikgu tak tahu apa masalah. Mudah-mudahan ya kalau mereka ada masalah ya Allah membantu mereka ya menyelesaikan masalah mereka. Yang tak ada masalah, pastikan anda masuk on time ya, itulah yang terbaik. Dan kemudian kalau ada tugasan-tugasan tolong selesaikan ikut masa ya, sebab kamu belajar, kamu tak ada apa benda yang kamu nak buat di rumah. Ya, silakan. Nak tanya? Ya. Saya nak tanya apa kerja BM sebab macam tadi line slow lah. Tak apa, cikgu akan masukkan dalam grup kejap lagi. Ya. Cikgu masukkan dalam grup dan cikgu ulang balik apa benda yang kena buat ya. Okey, terima kasih kerana bertanya. Okey, pada kita kelas kita pada pagi ini setakat itu sahaja, dan pastikan ya anda selesaikan tugasan dan hantar pada cikgu seboleh yang mungkin hari ini juga. Ya, hari ini juga ya. Jadi untuk itu sekian daripada cikgu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama semua.